الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسير. ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi taala. Insyaallah hari ini kita sambung berkaitan dengan sirah para nabi dan para rasul. Dan semalam kita dah masuk pada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, dan kita berhenti pada waktu keadaan di mana Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Mesir. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Di dalam penjara tersebut, Nabi Yusuf ini tinggal bersama dengan dua orang kawan satu sel dia. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian Nabi Yusuf ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, di mana mukjizat Nabi Yusuf ini dia tahu apa jenis makanan yang nak sampai. Antara sebabnya Allah berikan kelebihan tersebut supaya kawan-kawan sel Nabi Yusuf ini tertarik dan nak dekat dengan Nabi Yusuf. Dan dari situlah Nabi Yusuf boleh memasukkan jarum-jarum di mana untuk berdakwah kepada dua orang kawan sel Nabi Yusuf. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kemudian satu hari dua orang tahanan ini yang berada dalam sel tahanan Nabi Yusuf ini dia bermimpi. Yang pertama dia bermimpi, inni araini aksiruk khamra. Aku bermimpi bahawa sesungguhnya aku menyediakan anggur perahan untuk diminum. Kemudian seorang lagi pun bermimpi. Dalam mimpi dia kata, aku bermimpi aku menjunjung roti. Aku bawa roti dan datangnya burung-burung. Tayru minhu, ta'kulu tayru minhu, makan roti yang aku junjung tadi. Lalu mereka berdua ini bangkit daripada tidur. Mereka nak takwil mimpi itu, apa maksud dia. Maka dia rujuk perkara tersebut kepada Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf ni ada kelebihan yang mana saya katakan tadi, dia ada mukjizat. Dia boleh tahu apa perkara yang nak berlaku atas daripada pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Yusuf, apa makna mimpi kami ini? Lalu Nabi Yusuf jawab kepada lelaki yang pertama tadi yang bermimpi dia menyediakan anggur. Kata Nabi Yusuf, kamu akan dibebaskan. Esok kamu akan dibebaskan dan kamu akan mendapatkan jawatan kamu kembali. Iaitu apa dia jawatan dia? Jawatan dia adalah tukang menyediakan air dan minuman untuk raja. Dan seorang lagi pula bertanya, bagaimana pula dengan keadaan mimpi aku, yang mana aku tadi mimpi yang aku junjung roti dan datang burung-burung yang makan roti yang berada di atas kepala aku. Kemudian Nabi Yusuf jawab bahawasanya esok kamu akan dihukum bunuh. Nampak, tuan-tuan? Kamu akan dihukum bunuh dan kamu akan disalib. Dan keesokannya perkara itu benar-benar berlaku, di mana seorang tadi dibebaskan dan seorang lagi ini disalib oleh raja pada ketika itu, iaitu Raja Mesir yang diberikan gelaran Malik. Dia tak panggil Fir'aun. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala gunakan nama Malik kerana ketika itu pemimpin tersebut beriman. Apa yang berlaku? Nabi Yusuf pesan kepada orang yang nak bebas tadi. Dia kata apa? Dia kata, wahai fulan,
kalau kamu bebas nanti, bagi tahu kepada raja bahawa sesungguhnya aku ini difitnah. Tolong bebaskan aku dan buat siasatan yang sepatutnya. Lalu bila sahabat ini bebas, yang keluar tadi, yang bermimpi dia menyediakan anggur ini, dia bebas. Dalam keadaan dia terlupa pula kisah Nabi Yusuf yang berada dalam. Dia tak cerita kepada raja. Kerana apa? Kerana telah mendapatkan hasutan daripada iblis. Nampak tuan-tuan, lama dah kita tak dengar kisah berkaitan dengan iblis ni. Last kita dengar waktu kisah Nabi Adam. Iblis ini menghasut. Ni muncul semula nama iblis, di mana iblis ini menghasut sahabat tersebut hingga membuatkan sahabat tersebut lupa. Lupa ni berapa lama tuan-tuan? 2, 3, 4, 5, 6 tahun lamanya. Dia terlupa bahawa sahabat dia yang bernama Yusuf minta pertolongan daripada dalam penjara, suruh raja pemerintah Mesir siasat kes dia ni. Kemudian apa yang berlaku? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongan. Pertolongan melalui apa? Raja Mesir tersebut, iaitu Malik, dia ini bermimpi. Raja Mesir bermimpi, dan dalam mimpinya Raja Mesir ni sebut bahawa sesungguhnya dia nampak sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un hijaf. Dia nampak 7 ekor lembu gemuk yang dimakan oleh seekor lembu yang kurus. Kemudian dia mimpi lagi, dia nampak ada 7 tangkai gandum yang hijau, elok. Dan ada 7 tangkai gandum yang kering, yang nak mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam mimpi tu, raja ni nampak ada seekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian dia nampak dalam mimpi dia ada 7 tangkai gandum yang elok, dan ada 7 tangkai gandum yang nak hampir mati ataupun sudah kekuningan lah. Apa yang berlaku? Maka bila raja bangun, raja nak minta pertolongan kepada pawang-pawang dia supaya tafsirkan mimpi ini. Tafsir, panggil semua pawang-pawang dukun-dukun yang hebat, yang bagus untuk datang hadap kepada raja, sila takwilkan mimpi beta ini. Lalu kesemua pawang-pawang tadi tak dapat jawapan. Kerana apa? Dia jawab kepada raja, wahai tuanku, sesungguhnya mimpi ini terlalu banyak. Maksudnya mimpi ini terlalu padat dan bermacam-macam dalam mimpi ini. Dia tak ada satu kisah. Lepas tu jumpa gandum pula, jumpa lembu pula, banyak sangat. Maka menteri-menteri di kalangan pawang-pawang ini, dia tak dapat nak berikan jawapan kepada raja. Maka raja susah hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mimpi ni bukan hari tu je, esok mimpi lagi, datang lagi minggu depan mimpi lagi, mimpi yang sama. Maka sahabat tadi, bila raja berbincang di dalam dewan dia tuan-tuan, dewan dia, maka sahabat yang tadi hidangkan air tadi, yang dulu berkawan dengan Nabi Yusuf di dalam penjara, dia kata apa? Yusuf. Terkejut tuan-tuan. Tengah-tengah raja berbincang dengan menteri-menteri, dia bawa air, dia dengar pasal nak takwil mimpi, dia terus sebut Yusuf. Kemudian raja pada ketika itu terkejut, lalu bertanyakan kepada yang membawakan air itu, ada apa dengan Yusuf? Lalu pemerintah ni jawab bahawa sesungguhnya tu dulu tuanku, aku dulu pernah duduk di dalam penjara bersama Yusuf. Yusuf ini banyak kelebihan. Dia boleh tahu makan makanan yang nak datang ke dalam sel kami ini, dia dapat tahu. Maka dia ini berkebolehan, dan dia juga mentakwilkan mimpi kami yang bahawasanya hamba ini akan dibebaskan keesokan hari, dan seorang lagi esoknya akan dihukum bunuh. Maka raja begitu teruja, raja kata apa? Pergi jumpa Yusuf. Dia tak hadap, dia tak suruh Yusuf ni keluar daripada penjara. Dia kata pergi jumpa Yusuf, tanya kepada Yusuf berkenaan dengan mimpi beta. Lepas tu minta Yusuf ini terangkan apa maksud daripada mimpi beta tersebut. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Setelah 7 tahun, setelah 7 tahun lamanya tuan-tuan, barulah si sahabat ni datang balik bertemu dengan Yusuf yang dalam penjara.
Patutnya apa tuan-tuan? Yusuf kata, kau ni memang lupa betul lah. Dah 7 tahun baru datang balik. Lepas tu datang nak minta tolong aku. Tapi Nabi Yusuf cakap apa? Apabila sahabat ni minta pertolongan, bahawa sesungguhnya raja kita bermimpi sekian. Apa yang berlaku? Apakah maksud mimpi tersebut? Lalu ketika itu Nabi Yusuf jawab. Nabi Yusuf kata, 7 ekor lembu yang dimakan oleh seekor lembu yang kurus itu bermaksud Mesir ini akan mengalami satu waktu yang mana subur sangat. Tanamlah apa-apa, semuanya jadi. Tanamlah apa-apa, semuanya jadi. Ketika itu, dalam 7 tahun itu, kamu bercucuk tanam dan petiklah makanan yang perlu sahaja. Maksudnya petik, ambil secukupnya sahaja. Jangan tamak. Jangan tamak kerana apa? Selepas 7 tahun, 7 tahun yang berikutnya Mesir akan mengalami kemarau yang panjang. Selama 7 tahun juga. Maksud yang daripada gandum tadi tu, ada 7 gandum yang hijau dan 7 gandum yang sudah nak mati. Maksudnya begitu. Jadi ketika itu raja pun dapat berita tersebut, raja sangat berpuas hati. Senang hati dia. Sebab apa? Sebab dah dapat keputusan dan dapat pula solusi dia, tuan-tuan. Dia kadang-kadang pawang-pawang ni, dia akan bagi tahu takrif mimpi tersebut sekadar takrif saja. Dia tak akan bagi tahu solusi dia, tuan-tuan. Tapi Nabi Yusuf ini dia bagi tahu sekali jalan penyelesaian dia apa. Apa yang patut kamu buat? Ambil tanam-tanaman tu sekadarnya sahaja. Kerana apa? 7 tahun nanti selepas itu kamu akan mengalami satu musim kemarau yang sangat panjang. Jadi berjimat-jimat dalam mendapatkan makanan. Kemudian apa yang berlaku? Raja ini tengok perkara tu memang berlaku dalam tempoh tersebut. Maka raja ini kata, Yusuf ni bagaimana di dalam penjara? Sahabat dia cerita Yusuf ni baik. Dia tak pernah cerita orang, dia tak pernah maki pemerintah dan sebagainya. Dia duduk dalam sel dia, bertasbih memuji Allah. Kemudian dia duduk di dalam sel dia dalam keadaan baik dan dia dapat menakwil kan mimpi-mimpi kami ini. Kemudian bila raja ni dengar, raja ni kata Yusuf ni ada kelebihan. Itu kelebihan buat dia. Kenapa dia dimasukkan penjara? Keluarkan dia daripada penjara. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Apabila nak dikeluarkan Yusuf dari penjara, Yusuf tak nak. Nabi Yusuf tak nak. Dia kata, aku tak nak keluar daripada penjara. Kalau nak keluarkan aku daripada penjara, siasat isteri-isteri menteri yang ketika dahulu sebelum aku dimasukkan penjara, tanya kepada mereka sebab apa aku dimasukkan dalam penjara. Dekat sini kita dapat faham bahawa sesungguhnya Yusuf tak nak keluar penjara sebab politik. Nampak, tuan-tuan? Tak nak keluar sebab politik. Nanti orang akan kata, oh sebab Yusuf ada kelebihan, dia keluar daripada penjara. Sepatutnya dia dipenjarakan. Tapi Yusuf tak nak begitu. Dia nak keluar dari penjara, terbukti bahawa sesungguhnya dia memang tak bersalah. Dia difitnah. Nampak, tuan-tuan? Beza kita hari ini, sebahagianlah mana tempat negara dia boleh keluarkan seseorang itu dalam penjara atas kuasa dia, dalam keadaan kita tak tahu sebenar-benarnya dia itu patut duduk dalam penjara ke ataupun patut dibebaskan. Itu iklan saja dululah. Berkaitan dengan Nabi Yusuf ni begitu, tuan-tuan. Dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar dalam keadaan sebab raja nak dia keluar, sebab dia ni ada kelebihan. Dia nak keluar sebab memang betul-betul dia tak bersalah. Lalu diarahkan menteri-menteri ini menyiasat isteri-isteri menteri. Lalu apabila atas dasar desakan, ketika itulah Zulaikah mengaku bahawa sesungguhnya memang dialah yang jadi punca bahawa sesungguhnya si Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Sebenarnya Yusuf ini adalah orang baik. Cuma aku yang tidak boleh menahan diri kerana ketampanan Yusuf. Maka aku menggoda Yusuf dan aku memfitnah Yusuf apabila tertangkap. Kemudian apa yang berlaku? Bila Nabi Yusuf keluar, raja ini berikan jawatan kepada Nabi Yusuf. Tuan-tuan tahu apa jawatan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf minta nak jadi Menteri Pertanian. Ini bukan saya cakap lawak, memang betul di dalam tu diceritakan
Nabi Yusuf minta menjadi satu portfolio kepada dia diberikan, iaitu menjaga pertanian di bumi Mesir, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada musim kemarau dengan pentadbiran Nabi Yusuf, maka ketika itu makanan dapat disimpan dan dapat dijimatkan. Apabila menjelang 7 tahun yang seterusnya, kemarau, tuan-tuan, bumi-bumi, tanah-tanah Arab yang lain semua tak cukup bekalan makanan. Sudahlah tak cukup bekalan makanan, duit banyak tapi tak dapat nak beli makanan. Hanya negeri Mesir sahaja pada ketika itu cukup dengan bekalan makanan. Atas sebab apa? Atas kebijaksanaan kepimpinan Nabi Yusuf pada ketika itu. Nabi Yusuf bijak, dia tahu mengaturkan keuangan dan juga bajet kerajaan, maka cukup makanan kepada penduduk-penduduk Mesir, malah boleh beli, boleh bagi pula kepada penduduk-penduduk luar. Buktinya apa, tuan-tuan? Buktinya apabila raja begitu sayang dengan Nabi Yusuf, wahai Yusuf, ambillah semuanya kecuali tahta ni. Nampak? Raja kata macam tu. Ambillah Yusuf, perintahlah negara ini, ikut kemahuan Yusuf, kecuali jangan ambil tahta ini. Maksudnya raja nak duduk di atas tahta, bersemayam di atas tahta. Urusan-urusan pentadbiran diberikan keseluruhan kepercayaan kepada Nabi Yusuf. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Yusuf berikan sumbangan kepada orang-orang luar, negara-negara luar untuk datang mengambil makanan. Jadi bila tengok negara semua dah tak ada sumber makanan, orang akan datang ke mana, tuan-tuan? Orang akan berhijrah. Dekat mana? Dekat negara Mesir pada ketika itu. Macam kita lah. Kalau orang Johor dan sebagainya, dia nak berhijrah ke mana? Dia hijrah Singapura. Sebab Singapura duit lebih. Balik naik motor je, ulang alik dan sebagainya. Begitulah juga yang berlaku di Mesir pada ketika itu. Ramai orang datang. Termasuk apa, tuan-tuan? Termasuk adik-beradik Nabi Yusuf. Saya flashback balik. Adik-beradik Nabi Yusuf yang tolak Nabi Yusuf tadi, adik-beradik dia datang. Pun sama turut datang ke Mesir untuk meminta pertolongan adik-beradik Nabi Yusuf, termasuklah abang Nabi Yusuf, iaitu siapa tu? Ruwaibib. Dia pun turut datang bersama dengan adik-beradik yang lain, datang di Mesir. Lalu bila orang-orang Mesir ni nampak orang-orang Israel datang, nampak pelik, tuan-tuan, dengan pakaian dan sebagainya. Kemudian dibawanya adik-beradik Nabi Yusuf ini menghadap Nabi Yusuf pada ketika itu. Maksudnya dihadapkan kerana apa? Kerana Yusuf pada ketika itu adalah pemerintah. Apa yang berlaku? Dibawanya adik-beradik ini semua tak cam. Semua tak cam kecuali Nabi Yusuf saja. Nabi Yusuf kata fara'a fahum wa inna lahum munkirun. Yang lain semua tak cam Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf cam. Dia tengok, ini adik-beradik aku dulu ni yang tolak aku dekat dalam telaga. Apa yang berlaku? Nabi Yusuf kenalkan mereka, tapi mereka tak kenal Nabi Yusuf. 10 orang abang Nabi Yusuf ini pun kata, yang datang, kami datang ni nak minta bantuan dan sebagainya. Lalu Nabi Yusuf tanya kepada mereka, kamu ni ada berapa orang adik-beradik? Kami ada 11 orang adik-beradik. 11 orang adik-beradik. Mana lagi satu? Yang lagi satu ada dekat rumah. Siapa dia? Adik kepada Nabi Yusuf, Bunyamin. Adik seibu dan juga sebapa. Bunyamin yang berada di rumah. Dia kata, kenapa adik itu tidak ikut? Adik itu tak ikut sebab dia jaga ayahanda kami yang sudah pun tua dan uzur. Lalu Nabi Yusuf kata, kalau begitu ambillah makanan ini, dan dengan syarat kamu kena bawa adik kamu itu datang kepada kami. Sebab apa? Kerajaan kami nak bantu, mesti nak tengok betul-betul. Kalau betul-betul isi rumah tu ada 10 orang, tunjukkan kami 10 isi rumah tu, baru kami boleh bagi. Takut-takut kamu minta lebih nanti. Itu alasan Nabi Yusuf, dia nak jumpa adik dia, Bunyamin. Apa yang berlaku? Lalu mereka balik. Mereka balik dalam keadaan mereka bawa makanan. Dan mereka tak tahu bahawa sesungguhnya emas yang diberikan tadi untuk pertukaran makanan, Nabi Yusuf letakkan balik dekat dalam beg mereka, tuan-tuan. Sampai ke Nabi Yaqub, diceritalah kebaikan Raja Mesir ini, pemerintah Mesir ini, iaitu Nabi Yusuf. Dia kata,
kami pergi Mesir tu baik betul lah raja dia. Raja dia bagi kami makanan dan sebagainya. Tanya pula adik kita bagaimana, suruh datang pula nanti boleh dapat lagi bantuan. Lepas tu dia kemas-kemas beg, nampak ada emas pula. Mesti raja ni tak ambil. Kemudian Nabi Yaakob kata pulangkan. Mungkin ada kesilapan. Mungkin dia terlupa nak ambil, kemudian dia letakkan balik dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab Nabi Yaakob adalah seorang yang amanah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka nak kembali. Mereka nak kembali semula ke Mesir untuk nak berjumpa dengan Nabi Yusuf, tapi kena bawa Bunyamin. Adik-beradik lain semua tak berani. Sebab apa? Sebab dulu mereka pernah berjanji bawa Yusuf jalan-jalan, tapi Yusuf sudah mati dimakan serigala. Itu cerita rekaan yang mereka buat. Mereka tak berani nak minta dekat Nabi Yaakob nak bawa Bunyamin ni. Sebab apa? Nanti takut Yaakob tak puas hati, tak percaya lagi kepada adik-beradik yang lain. Tapi pujuk punya pujuk, dia kata tak apalah, aku benarkanlah jugalah untuk dibawa Bunyamin ini, tapi bersumpah dengan nama Allah yang kamu kena jaga adik kamu dan pastikan adik kamu kembali dalam keadaan selamat. Apa yang berlaku? Bawalah Bunyamin. Bila bawa Bunyamin ni menghadap semula ke Raja Mesir, pada ketika itu Nabi Yaakob kata apa? Nanti nak masuk Mesir, kamu ni ramai. Masuk ikut pintu lain-lain. Ikut pintu Wang Kelian, ikut pintu Padang Besar, sebagai contoh lah. Banyak pintu kan nak masuk. Nak masuk Perlis dan sebagainya. Ikut pintu-pintu tu. Kemudian bila dah sampai menghadap Nabi Yusuf, pada ketika itu Nabi Yusuf pandang adik dia, Bunyamin. Sungguh terharu Nabi Yusuf kerana rindukan adik dia. Adik seibu dan sebapa. Lalu pada ketika itu Nabi Yusuf menawarkan kepada adik-beradik yang lain tadi, kamu kesemuanya tidur sahaja di istana ini. Ambil seorang 2 bilik, seorang 1 bilik, 2 orang 1 bilik, 2 orang 1 bilik, 2 orang. Sampailah dekat bilik Bunyamin yang seorang itu. Malam itu Nabi Yusuf datang. Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf kenalkan diri dia bahawa sesungguhnya dia ini adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf. Aku adalah abang kepada kamu. Abang kepada kamu. Lalu ketika itulah Bunyamin tengok, Abang Long, macam tu. Sebagai contohlah, Abang Long. Lepas tu malam itu mereka cerita kisah-kisah mereka, zaman kanak-kanak mereka. Wahai Yusuf, tahukah kamu bahawa sesungguhnya apabila telah kamu menghilangkan diri, akulah yang selalu dibuli oleh abang-abang yang lain. Akulah yang selalu dibuli oleh abang-abang yang lain. Ketika itu tuan-tuan, esoknya itu apa yang berlaku? Esok Nabi Yusuf, sebelum menjelang esok, Nabi Yusuf kata dengan adik dia yang Bunyamin, duduk dengan abang kat sini, tak payah balik. Tapi bagaimana kan? Bagaimana? Tak ada pasport, tak ada IC dan sebagainya. Tak apa, dekat Mesir ini, kalau nak kekal di sini, kamu kena mencuri. Tapi Bunyamin tak berani. Bunyamin tak berani. Kemudian Nabi Yusuf rancang sesuatu. Keesokan harinya dia pelawa abang-abang dia untuk makan santapan di raja. Ketika itu cawan raja hilang, tuan-tuan. Cawan raja hilang, pengawal kata ada di kalangan mereka ini mencuri. Lalu bangun salah seorang abang kepada Nabi Yusuf. Dia kata apa? Wa ma ji'na fil ardi muhsidin. Kami datang ini dengan niat yang baik dan kami ini orang baik. Mana mungkin kami nak buat perkara yang tidak baik dekat tempat ini. Lalu ketika itulah Nabi Yusuf kata apa? Kalau begitu kita cek. Kita cek pakaian mereka, apa yang mereka bawa di dalam beg mereka. Cek beg sekian, adik-beradik sekian, adik-beradik sekian. Sampailah dekat Bunyamin, buka beg dia, jumpa cawan. Abang-abang yang lain ni tak backup pun adik dia. Dia kata apa? Oh, kalau Bunyamin, memang patutlah dia ni mencuri. Sebab apa? Dia ada abang dulu, nama Yusuf. Pun perangai sama macam Bunyamin ni. Adik-beradik perangai sama. Ketika itu tuan-tuan, Allah rakam. Nabi Yusuf sebut dalam hati dia, antum syarrum makan. Dia kata apa? Kamu lagi teruk sebenarnya daripada aku. Nabi Yusuf sebut dalam hati dia. Kalau ikutkan Nabi Yusuf terpancung semua ni. Tapi dia kenangkan adik-beradik dia. Nabi Yusuf tak buat apa-apa. Nabi Yusuf jatuhkan hukuman kepada Bunyamin. Bunyamin, kamu tak boleh balik, duduk dekat Mesir. Lalu abang-abang yang lain ni risau. Sebab apa? Dah janji dengan abah tadi, dengan Nabi Yaakob. Dah janji dengan Nabi Yaakob bahawa sesungguhnya balik Bunyamin. Kan kalau balik kan jadi tak keruan lah ayandanya. Apa yang berlaku? Wahai pemerintah, wahai ya Aziz. Pemerintah ketika itu Nabi Yusuf lah. Dia kata, begini, kami ada ayah.
yang berada di rumah yang inginkan Bunyamin ini balik bersama dengan kami. Ambillah mana-mana di kalangan kami untuk dijadikan tebusan. Ketika itu Nabi Yusuf kata tak, hanya Bunyamin saja yang kekal. Lalu mereka pun balik. Di dalam pertengahan, anak sulung ini, Ruwaibid ni, dia kata apa? Dia kata abang tak nak balik. Dia kata Angah, acik nak balik, baliklah. Abang malu nak menghadap dengan ayahanda. Abang malu nak menghadap dengan ayahanda sebab apa? Dah janji dah nak bawa adik. Tak apa, abang kekal dekat sini. Lalu 9 orang ini balik, cerita pada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini sedih tuan-tuan, sehingga matanya menjadi abyad, menjadi putih. Putih sebab apa? Sebab banyak menangis, buta. Lalu adik-beradik yang lain ni jumpa semula Nabi Yusuf. Jumpa semula balik Nabi Yusuf. Bila jumpa, tengok, Bunyamin bukan duduk dalam penjara. Duduk dekat atas singgasana sebelah Nabi Yusuf. Dia kata, ini apa dah jadi ni? Kata pesalah, kenapa duduk dekat singgasana? Lalu ketika itu Nabi Yusuf cakap dekat adik-beradik dia yang lain. Dia kata, kamu perasan tak? Kamu dahulu mengkhianati Yusuf dan Bunyamin. La Yusuf, a'innaka anta Yusuf, inni Yusuf. Ini Yusuf ke? Dia kata. Adik-beradik dia kata, ini Yusuf ke? Kan? Lalu ketika itulah Nabi Yusuf kata, ana Yusuf haza wa akhi. Ini pula adalah adik-beradik aku, iaitu Bunyamin. Dan 9 orang adik-beradik ini pun merayu minta maaf kepada Nabi Yusuf. Maafkanlah kami dulu sebab dulu kecil-kecil kan. Kamu pun kecil kan. Masa tu kita pun remaja, mungkin perangai budak-budak kan. Boleh tak maafkan dan sebagainya. Dan Yusuf kata pada hari itu, hari ini tiada kemurkaan. Allah telah ampunkan kamu dan aku juga telah ampunkan kamu. Nampak tuan-tuan? Nabi Yusuf ajar, kalau kita ada pertalian darah dengan adik-beradik kita, salah-salah sikit tuan-tuan, maafkanlah. Jangan jadi dendam kesumat di dalam hati kita. Dendam lama, dendam dulu. Apa ni? Kita dulu tak cukup duit nak minta pinjam, abang kita tak bagi, kemudian kita dah senang, kita pula nak balas. Jangan begitu tuan-tuan. Tengok apa sikap Nabi Yusuf. Puluhan tahun dia diinayai oleh adik-beradik dia. Tapi bila adik-beradik dia datang minta maaf, dia kata hari ini tak ada kemarahan, kemurkaan. Hari ini aku maafkan kamu semua. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itulah Nabi Yusuf kata apa? Nabi Yusuf tanya keadaan ayahanda dia. Lalu adik-beradik kata ayah dekat rumah dalam keadaan sangat uzur. Dia pun buta, pakai tongkat dan sebagainya. Ambil pakaian aku ini, balik semula ke Palestin, sapukan bajuku ini ke muka ayahanda kita. Lalu bila nak sampai tuan-tuan, balik semula ke Palestin, belum pun jumpa ayah dia lagi. Ayah dia dah baru dah. Dia kata, Yusuf dah balik ke? Nampak ada aura hubungan ibu, ayah dengan anak itu. Dia kata apa? Yusuf dah balik ke? Lepas tu penduduk semua kata, kamu ni gila lah wahai Yaqub. Mana mungkin dah berapa tahun punya cerita, tiba-tiba Yusuf balik. Mana ada ni anak-anak kamu yang lain balik? Lalu ketika itulah abang-abang Yusuf yang lain ambil baju tu, disapukan di wajah Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub dapat melihat. Ketika itulah Nabi Yaqub diberitahu oleh adik-beradik yang lain bahawa sesungguhnya, saya laju sikit, kita pergi ke Mesir jumpa dengan Yusuf. Kita bagi siap-siap semualah. Maknya Nabi Yaqub punya adik-beradik lain menghadap Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf menghadap di atas singgasana itu. Lalu Nabi Yusuf nampak, Nabi Yusuf turun. Kemudian ketika itulah ke-11 orang ini tuan-tuan, termasuk ibu dan ayah dia, 11, 12, 13 ini, jumpa dan tunduk hormat di hadapan Nabi Yusuf. Kita flashback balik. Awal-awal